PAS lebihkan Najib ketimbang Muhyiddin Yassin. Adakah ini tanda-tandanya sahabat semua bahwa PAS bakal meninggalkan Bersatu dan terkulai, ya mungkin masuk gua dan sebagainya. Jadi ini satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Dan penganalisis mengatakan Bersatu kini semakin lemah. Pilihan yang dibuat oleh Bersatu, penganalisis ini menyatakan mungkin ya Bersatu akan ikut berhimpun untuk solidariti buat Najib Razak. Jadi menarik ya untuk kita ikuti. Ya, apabila dikatakan PAS lebihkan Najib, adakah benar atau tidak, dan apa respon pemimpin-pemimpin daripada parti PAS sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, ayo kita bersama untuk melihat kenyataan media ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempa hari ini. Pemimpin pemuda PAS tepis naratif lebihkan Najib berbanding atau ketimbang Muhyiddin Yassin. Jadi apa penjelasan daripada pemuda-pemuda PAS ini yang sekarang ini sedang hangat untuk menunggang, untuk menunjukkan kononnya mereka lah terpaling Najib, kononnya mereka lah pejuang Najib dan sebagainya. Jadi PAS berkata tiada isu melebihkan bekas Perdana Menteri berbanding pengaruh CPN Muhyiddin Yassin susulan penganjuran Himpunan Solidariti Najib Razak. Seorang pemimpin pemuda PAS menolak dakwaan parti itu melebihkan bekas Perdana Menteri Najib Razak berbanding dengan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin susulan penganjuran Perhimpunan Solidariti Isnin ini. Ketua penerangannya, Khairul Nazir Helmi Azhar menjelaskan perhimpunan di Putrajaya ini bukan semata-mata untuk Najib. Sebaliknya untuk ingin mengetahui sama ada tita idenim yang di Pertuan Agung terdahulu wujud atau tidak. Sekarang ini mempersoal apa mereka berikan alasan kononnya idenim itu ada atau tidak. Tapi seakan-akan kalau kita lihat di sini sahabat semua, mereka semakin meminggirkan Muhyiddin Yassin, itu pandangan saya lah. Jadi perhimpunan itu akan diadakan pada hari yang sama. Mahkamah Rayuan mendengar permohonan Najib mengenai perintah tambahan yang didakwa meletakkannya di bawah tahanan rumah. Dan perhimpunan disertai PAS bukan semata-mata tentang Najib katanya lagi, tapi isu bagaimana tita oleh yang di Pertuan Agung ketika itu disorokkan, dan jika benar PAS menganggap ia satu penderhakan, kata pemimpin ataupun pemuda daripada parti PAS ini. Menepis PAS melebihkan Najib, Khairul menyifatkan dakwaan itu hanya naratif politik. Jadi naratif politik untuk menyokong Najib, untuk himpunan Najib itu apa pula motifnya? ini yang memusingkan segala ya apa yang sedang dilakukan oleh mereka sahabat semua. Sangat melucukan. Jadi katanya lagi hakikatnya sudah tentu PAS akan melebihkan Muhyiddin karena pimpinan PN melebihkan Muhyiddin, tapi beberapa langkah ketika ini yang diambil oleh PAS seakan-akan Muhyiddin ini tidak lagi bermakna buat mereka. Ya, apabila SJ4 tidak pun dilibatkan Muhyiddin Yassin, melainkan yang dilibatkan Mahathir Mohamad, dan banyak lagi lah langkah-langkah yang diambil oleh PAS ini. Ya, turut ya macam seakan-akan tidak lagi melibatkan Bersatu, Muhyiddin Yassin, pemimpin-pemimpin Bersatu dan sebagainya. Sementara itu, Timbalan Ketua Pemuda Muhammad Hafiz Sabri berkata, PAS menantikan keputusan Isnin ini sama ada tita idenim ke atas Najib untuk menjalani baki hukuman penyerah bawah tahanan rumah wujud atau tidak. Dan katanya PAS mohon perkara itu dijelaskan kepada rakyat dan menuntut kebenaran mengenai isu tersebut. Jadi kita minta keadilan ditegakkan dan mohon titah yang di Pertuan Agung jangan diperkecilkan, katanya. Sekarang ini yang di Pertuan Agung memberikan titah supaya ya tidak lagi mempersoalkan berkaitan isu itu dan jangan lagi berhimpun. Tetapi yang mahu merancang untuk berhimpun ini siapa? Kalau bukan daripada pemimpin-pemimpin pemuda daripada parti PAS, pemimpin lebay-lebay PAS. Seakan-akan mereka ini tidak pun mendengar titah daripada yang di Pertuan Agung. Sekarang ini mereka pula katanya memperkecilkan titah daripada yang di Pertuan Agung. Begitu senangnya mereka memusingkan segala ataupun cuba memperbodohkan penyokong-penyokong mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi jelas apa yang sedang dilakukan oleh mereka hari ini sebenarnya adalah mengetepikan ataupun memperkecilkan titah daripada yang di Pertuan Agung. Bahawa keputusan untuk pengampunan semua itu adalah di bawah kuasa prerogatif yang di Pertuan Agung.
Dan dinasihatkan juga, ditekan juga supaya tidak mengganggu-gugat keharmonian ya dengan mengadakan himpunan dan sebagainya. Tetapi siapa yang meneruskan himpunan itu kalau bukan daripada parti PAS, pemuda-pemuda PAS, lebay-lebay PAS dan sebagainya. Sungguh lawak dan mengejutkan kenyataan mereka ini. Dan satu lagi perkara yang menarik juga untuk saya kongsikan apabila penganalisis berkata, bersatu kian lemah, tiada pilihan selain turut dalam himpunan Najib. Itu antara ulasan daripada pemerhati politik yang ada dalam negara kita. Jadi dua penganalisis menolak kononnya pemimpin bersatu menyertai himpunan pada 6 Januari atas semangat pendamaian nasional. Ya, dan bersatu tidak mempunyai pilihan selain membenarkan beberapa pimpinan dan ahli mereka untuk menghadiri himpunan Solidariti Najib Razak. Anjuran PAS di jadual Isnin ini, kata penganalisis politik. Jameson dari Universitas Tasmania berkata, Bersatu dan Muhyiddin semakin hilang sokongan berbanding sekutunya yang lebih dominan, yaitu PAS. Katanya Bersatu perlu melakukan apa saja untuk kekal relevan pada masyarakat. Meskipun mereka tidak menyukainya, mereka tidak mempunyai pilihan kerana PAS bersedia menghadiri himpunan berkenaan. Bersatu dan Muhyiddin semakin hilang sokongan, jadi mereka perlukan apa jua publicity, katanya kepada FMT. Walaupun Muhyiddin mungkin kurang berkenan apabila parti-parti komponen Perikatan Nasional dan ahli partinya sendiri mau berhimpun, Chin percaya pengurus CPN itu tiada banyak pilihan. Apa boleh Muhyiddin buat jika PAS mau menyokong Najib? Muhyiddin tidak ada kuasa. Partinya juga kecil berbanding dengan PAS. Jadi beliau tidak boleh beritahu PAS supaya berhenti menyokong Najib. Hakikatnya, walaupun beliau melakukan demikian, PAS boleh abaikan saja. Sedangkan titah daripada yang di Pertuan Agong, Ketua Polis Negara supaya tidak mengadakan himpunan pun dipertikaikan, dilanggar. Ini kan pula Muhyiddin Yassin. Inilah parti PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi himpunan itu diadakan pada hari Mahkamah Rayuan mendengar permohonan Najib untuk mengemukakan keterangan baru bagi menyokong rayuan agar diletakkan di bawah akta di bawah tahanan rumah yang dikatakan diperkenankan yang di Pertuan Agong terdahulu, Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Najib mendakwa Agong terdahulu mengeluarkan perintah tambahan menggunakan beliau menjalani baki hukuman penjara di rumah. Beliau mendakwa perkara ini tidak diumumkan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan pada 2 Februari. Jadi Sabtu lalu, Ketua Penerangan Bersatu Faisal Ismail berkata pemimpin parti itu dan ahli bebas menyertai himpunan di Istana Kehakiman. Menurutnya Bersatu berpegang pada semangat pendamaian nasional. Pendamaian nasional katanya. Ya, kalau kita lihat ini lebih kepada tujuan politik semata-mata. Ketua wanitanya pula Mas Ermiyati Samsuri berkata beliau dan beberapa lagi pemimpin Bersatu berkemungkinan turun pada himpunan itu. Dalam mereka pun turun, jadi mereka pun sudah termasuk kepada geng pengkhianat dan juga penderhaka yang melanggar titah nasihat daripada yang di Pertuan Agong. Dan Muhyiddin adalah pengasas bersama Bersatu selepas dipecat sebagai timbalan Presiden UMNO pada 2016. Sesuai kritikan keras terhadap Presiden dan Perdana Menteri ketika itu, yaitu Najib Razak, terutama terkait dengan skandal 1MDB. Chin dan Azmil Taib dari Universitas Malaysia menolak hujah pendamaian nasional yang didakwa sekadar retorik. Memang benar, ini hanyalah retorik politik yang dimainkan oleh parti PAS. Mereka berpandangan menyertai himpunan itu mungkin tidak mampu memperbaiki hubungan antara UMNO, PAS dan Bersatu. Azmin berkata pimpinan PN cuba menyemai perbalahan dalam kalangan kerajaan perpaduan dengan mempergunakan rayuan tahanan rumah Najib. Beliau juga percaya objektif sebenarnya Muhyiddin untuk melemahkan kerajaan perpaduan. Tetapi saya ragu Najib boleh satukan semua parti Melayu. Beliau dipergunakan untuk capai satu matlamat, yaitu gugat kestabilan kerajaan sekarang, katanya. Jadi saya setuju dengan kenyataan terakhir ini bahawa apa yang sedang dilakukan oleh PAS sekarang ini adalah cuba untuk mengganggu gugat kestabilan politik, khususnya untuk menarik balik sokongan daripada UMNO. Dan kalau mereka tidak boleh tarik sokongan UMNO, apa yang mereka boleh buat adalah rosakkan hubungan UMNO Barisan Nasional dengan kerajaan ada hari ini, yaitu Pakatan Harapan. Karena mereka tahu semakin kuat hubungan itu, maka kerajaan hari ini makin sukarlah untuk ditumbangkan. Contohnya, kalau diadakan pilihan kecil di Kepala Batas, kerana Ustazah Mastura ini telah kalasa menfitnah pemimpin-pemimpin DAP, maka kalau tidak dapat bayar akan dikosongkan dan pilihan kecil akan diadakan. Dan jika pilihan kecil seperti mana yang saya nyatakan semalam, ya, undi antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional jika dicampurkan akan mencapai 40.000 undi keseluruhannya ketimbang dengan
calon mungkin daripada parti PAS hanya 29,000. Maksudnya apa? Majoritinya akan menjadi lebih besar, iaitu 11,000 ketimbang dengan ketika Ustazah Mastura ini menjadi ataupun menang di kepala batas, dia hanya mempunyai 2,000 lebih ya majority. Jadi mungkin juga ini yang sedang mereka takutkan. Kerana itu mungkin dalam pandangan saya mereka sedang cuba sedaya upaya untuk menghancurkan ataupun mengganggu-gugat kestabilan politik hubungan antara parti yang ada dalam kerajaan perpaduan, khususnya Pakatan Harapan dan juga UMNO Barisan Nasional. Itu pandangan saya, dan juga seperti mana pandangan daripada penganalisis politik ini. Adakah Anda seirama dengan saya atau Anda setuju dengan kenyataan daripada penganalisis politik ini? Anda boleh berikan pandangan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tebapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.